Syamsiah Fakih, seorang nasionalis atau seorang komunis. Namanya tidak asing lagi kepada peminat atau pengkaji sejarah politik negara. Pemergiannya pada 20 Oktober 2008 lalu adalah pemergian seorang aktivis politik yang mempunyai pelbagai liku dan warna corak politiknya. Ada pihak yang menganggapnya sebagai nasionalis dan ada juga pihak yang menganggapnya sebagai pendahaka negara. Yang mana satu benar? Mungkin fakta sejarah berdasarkan fakta dan pelibatannya yang sebenar dapat menjernihkan keadaan dan membetulkan perspektif ini. Syamsiah Fakih ni dianggap sebagai pejuang emansipasi perempuan. Emansipasi ni dia adalah proses untuk bagi individu hak kebebasan dari segi sosial, ekonomi dan politik ataupun hak kesamarataan di antara kaum perempuan dan lelaki. Jadi, selain berjuang sebagai nasionalis untuk menuntut kemerdekaan tanah air, penindasan terhadap kaum perempuan juga merupakan salah satu pendorong yang kuat untuk Syamsiah Fakih diteruskan perjuangan. Misi dia adalah untuk bebaskan kaum wanita daripada tertindas. Sebab banyak penindasan yang dah tengok jadi kat kaum perempuan. Selain penindasan dari sistem feudalism, kapitalism dan imperialism, ramai wanita yang menderita akibat penindasan para lelaki, adat istiadat yang kuno, peraturan agama yang disalahertikan dan sebagainya lah. Beliau sendiri pernah menderita jadi mangsa kekuasaan lelaki. Suami pertama beliau telah menceraikan beliau waktu dia sedang saraf hamil 8 bulan. Dan beliau juga pernah tertipu dengan suami keduanya yang ternyata adalah seorang tali barat Jepun. Kenapa Syamsiah Fakih ni sanggup digelar sebagai wanita komunis sedangkan beliau sepanjang hidupnya berjuang demi untuk tuntut kemerdekaan bagi tanah Melayu? Okey, jadi pada awalnya Syamsiah Fakih ni dia telah dilamar oleh UMNO dan juga Parti Kebangsaan Melayu Malaya ataupun PKMM. Tapi dia lebih untuk pilih PKMM sebab bagi dia UMNO ni hanyalah orang suruhan British. Syamsiah Fakih dengan keluarga dia ni memang mempunyai semangat anti-British yang sangat kuat. Jadi sebab tu dia sambut baik undangan daripada PKMM ni walaupun dia adalah parti berhaluan kiri. Kalau kita belajar waktu sejarah dulu, kita akan nampak ada dua golongan pejuang yang berjuang tuntut kemerdekaan. Yang pertama sekali adalah pejuang berhaluan kanan. Yang ni adalah perjuangan kemerdekaan yang dipelopori oleh persatuan atau parti yang lebih mesra British lah. Dan dia memang tolak fahaman komunisme dan juga sosialis. Contohnya macam UMNO. UMNO ni diasaskan oleh Datuk Wan Jaafar dan diteruskan oleh Tunku Abdul Rahman. Kemudian yang kedua, pejuang berhaluan kiri. Pejuang berhaluan kiri ni pejuang kemerdekaan yang anti-British dan secara amnya merujuk kepada kelompok yang memang bertentangan lah dengan parti utama Melayu iaitu UMNO tadi. Contohnya PKMM ni lah. Dia dipimpin oleh Ahmad Bostaman, Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan juga Ishak Haji Muhammad ataupun dikenal sebagai Pak Sako. Jadi gerakan Angkatan Wanita Sedar ataupun orang panggil sebagai AWAS ni dia dipimpin oleh Syamsiah Fakih tadi, dan juga Angkatan Pemuda Insaf API ni dipimpin oleh Ahmad Bostaman. Mereka ni adalah dua pertubuhan hasil daripada PKMM, dan gerakan ni juga dikelas sebagai gerakan kiri sebab diorang ni tak mesra British dan ramai ahlinya memang pegang dengan falsafah sosialis. Macam API, dia berpegang dengan slogan Merdeka dengan Darah. Syamsiah ni mula aktif dalam PKMM pada tahun 1945 dan pada tahun 1946 dia telah ambil alih jawatan ketua wanita PKMM ni daripada Aisyah Ghani. Aisyah Ghani ni kawan sepengajian dia waktu dekat Sumatera dulu. Kemudian AWAS telah ditubuhkan dan Syamsiah pun telah dipilih sebagai ketua. Waktu Syamsiah ni jadi ketua AWAS, dia banyak bagi sumbangan dekat masyarakat, terutamanya dekat kaum perempuan. Banyak inisiatif yang dia telah buat. Contohnya macam program kesedaran untuk wanita-wanita dekat kampung agar dia ni lebih maju dari segi fikiran dan juga ilmu pengetahuan. Prinsip dia, wanita dekat kampung ni mesti dididik supaya kenal dunia luar, bukan sekadar duduk dekat dapur. So banyak kelas-kelas yang dia dah buat seperti kelas membaca, kelas menulis, kelas masak, jahit dan banyak lagi. Semuanya untuk naik taraf kaum perempuan sezaman dengannya supaya diorang ni jadi insan yang lebih berilmu dan peka dengan isu-isu yang muncul. Bagi Syamsiah, perjuangan AWAS ni adalah perjuangan emansipasi perempuan yang ingin melihat wanita ni bebas dan tak lagi ditindas. Pada tahun 1948, British telah membentangkan satu perjanjian iaitu dipanggil sebagai Perjanjian Persekutuan 1948 untuk penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dalam pertempuran British ni.
Jadi, untuk lawan kandungan perjanjian tersebut, gabungan Petera dengan PKMM telah mencadangkan Perlembagaan Rakyat yang meletakkan konsep rakyat sebagai asas kepada tanah Melayu untuk merdeka. Tapi macam biasa, ditolak oleh British. Walaupun sebenarnya banyak manfaat yang telah diusulkan untuk tanah Melayu dalam usulan tersebut, tapi bagi British, perjuangan PKMM ni dia macam berbau komunis. Jadi disebabkan suara parti berhaluan kiri ni telah ditolak, maka Syed Fakir ni dia telah pilih untuk sertai gerakan komunis. Sebab bagi beliau dah tak jalan lain dah untuk tentang British ni selain gerakan komunis ni semata-mata. Jadi apabila undang-undang darurat telah diisytiharkan pada tahun 1948, pertubuhan parti-parti berhaluan kiri ni semuanya telah diharamkan oleh British dan ramai pemimpinnya telah ditangkap. Antara yang ditangkap adalah Ishak Haji Muhammad ataupun Pak Sako tadi, Dr. Burhanuddin, Abdullah Sidi, Rashid Maidin dan Ahmad Bostamam. Okey, tadi Nurul telah ceritakan tentang perjuangan Syed Fakir dalam PKMM dan AWAS pada tahun 1946. Undang-undang darurat telah diisytiharkan yang mana segala parti-parti berhaluan kiri ni telah diharamkan dan pemimpin-pemimpinnya ditangkap. Jadi untuk mengelakkan ditangkap, Syed Fakir ni dia telah melarikan diri ke Pahang. Di sana dia telah menghadiri kem ketenteraan dan kursus politik yang dipimpin oleh seorang ahli PKM yang menggunakan nama Melayu. Dia menyamar sebagai orang Melayu yang menggunakan nama Haji Hashim atau nama sebenarnya adalah Cheng Nam. So PKM pada masa tu inilah pendekatan yang diorang gunakan untuk mendapatkan trust daripada orang Melayu. Komunis kan terkenal dengan anti agama dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan trust orang Melayu, diorang menyamarlah sebagai orang yang Islam, sebagai orang Islam Melayu. Dan diorang bergaul secara bebas dengan orang Melayu di kampung-kampung terpencil apa semua. Diorang telah ada setiap tempat diorang menubuhkan sekolah politik untuk menyebarkan fahaman komunis. Diorang ada juga buat kem ketenteraan yang mana salah satunya telah disertai oleh Syed Fakir. Selepas menjalani latihan ketenteraan tu, Syed telah diumumkan ahli PKM. Di situlah bermulanya perjuangan Syed Fakir atau perjuangan bersenjata Syed Fakir menentang British. PKM telah menubuhkan regimen ke-10 bersempena 10 Zulhijjah. Nampak? Diorang gunakan elemen-elemen Islam, diorang masukkan dalam fahaman diorang semata-mata nak mendapatkan trust orang Melayu. Jadi Syed Fakir join itulah regimen ke-10. Lepas tu pada tahun 1956 Syed Fakir telah dihantar oleh PKM pergi ke China sebagai tetamu dekat sana. Tapi malangnya di sana dia telah dipecat dari PKM sebabkan dia mengkritik secara terbuka PKM yang mana pada masa itu telah berpecah pada 3 fahaman. Dan di sana juga selepas dipecat, dia dengan suami dia lah dipaksa untuk bekerja di sebuah kilang di sebuah perkampungan di China. Jadi pada tahun 1989 perjanjian damai telah termeterai antara PKM dengan Malaysia, kerajaan Malaysia pada masa itu. Jadi Syed ni setelah mendengar khabar berita itu, dia telah memohon untuk pulang ke tanah air lah, yang mana sedihnya permohonannya itu mengambil masa 10 tahun. Dan selepas itu dia telah berjaya dibawa pulang ke tanah Melayu. Syed Fakir membuskan nafas terakhirnya pada tahun 2008 di Gombak. Sedikit info tambahan tentang PKM. Ini apa yang diberitahu oleh mendiang Prof. Emeritus UKM, yang mana beliau berkata, selepas tamat Perang Dunia Kedua, British sebenarnya datang diorang dah bagi tahu diorang nak datang tanah Melayu ni, diorang nak serahkan diorang nak serahkan kuasa lah kepada orang-orang Melayu. Namun diorang tengok adanya diorang tengok komunis hampir menguasai seluruh tanah Melayu. Jadi diorang rasa ini satu ancaman lah.
dan diorang sebenarnya ada tanggungjawab dengan Raja-Raja Melayu. Berdasarkan apa yang telah disampaikan, kita dapat melihat serta menghayati zaman kemerdekaan yang membentuk negara ini. Begitu juga dengan sejarah hidup salah satu tokoh-tokoh negara yang berjuang untuk mempertahankan hak dan kebebasan rakyat Malaysia. Daripada sejarah hidup Syamsiah Fakih, kita boleh dan perlulah mengambil contoh teladan yang baik serta mengingati kejayaan dan kegagalannya supaya perkara yang sama tidak berulang pada zaman kini. Akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengambil berat akan negara dan berusaha untuk menyumbang pada negara dalam apa bentuk sekalipun, tanpa mengira besar atau kecil, untuk masa depan negara kita.